berkenaan dengan kes Nik Eileen ni, saya yang antara pertama sekali keluar kenyataan selepas keputusan tu didapat 5 hari lepas. Ya. So pagi keluar je keputusan tu, saya terus baca alasan penghakiman dan saya tulis artikel 5 hari lepas kalau boleh tengok dalam Facebook saya. So saya persoal alasan penghakiman Tengku Maimon pada ketika itu. So benda ni saya boleh cerita balik lah sebab itu saya dah tulis 5 hari lepas. So saya kata takrifan takzir tu sebab Yang Arif Tengku Maimon, Ketua Hakim Negara dengan panel-panel berpendapat bahawa takzir sivil dengan takzir syariah tu sama. Saya cakap mana boleh sama, tak sama. Saya cakap. Dan banyak peguam-peguam syar'i juga bersetuju dengan saya. So dia kata sebab sumber asas takzir syariah dengan takzir sivil tu berlainan. So sebab itu sumber prosedur. So banyak yang komen juga peguam sivil. So mungkin peguam sivil ni mungkin dia tak berapa mahir dengan dengan ini. So saya banyak bincang jugalah dengan peguam kawan-kawan kita, banyak peguam syar'i. So mereka pun bersetuju. Dia kata betul lah awak cakap tu, pandangan saya tu. Dan saya tak komen berkenaan dengan isu undang-undang sangat. Saya banyak komen berkenaan, saya nak komen berkenaan dengan isu dasar awam. Sebab isu ni banyak kena dengan dasar awam juga. Sebab dia adalah kepentingan awam. Saya punya orang kata bukanlah expertise, saya punya bidang lah dasar awam lah. Sarjana saya pun dalam dasar awam dan politik, ekonomi dan undang-undang. Dan saya banyak komen berkenaan dengan perlembagaan sebab saya dulu juga dalam kerajaan dengan syarikat pengenalan kerajaan 20 tahun. Dan saya bekerja di pejabat tertinggi dalam kerajaan, iaitu pejabat Perdana Menteri dan Jabatan Perdana Menteri. Sebagai pegawai tinggi kerajaan, saya dulu JUSA, pengarah. So bila dalam kerajaan di pejabat tertinggi, awak memang kena nombor satu, kena mahir dalam perlembagaan lah. Kalau kita tak boleh buat tu arah. So dulu kena hafal lah perlembagaan tu, sebab apa buat semua kena ngikut perlembagaan. Dan saya juga saya belajar lah undang-undang perlembagaan di peringkat sarjana dulu dan sebagainya. So saya boleh komen lah sedikit sebanyak berkenaan dengan perlembagaan. Kalau awak PTD, awak macam ini kan ada orang pegawai tadbir dan diplomatik, dia akan belajar pasal benda ini bila dia ambil diploma pentadbiran am di Intan. Tu di peringkat diploma. So saya buat sarjana. So adalah so berkenaan dengan perlembagaan ini, dia juga ada kena dengan dasar lah. So bila macam kes Nik Eileen ni, bila orang tanya contohnya berkenaan dengan peruntukan judi kan, mula-mula Nik Eileen ni dalam 20 Anaiman Syariah tu dia bawa 20 itu, lepas tu digugurkan 2. So salah satu daripada yang digugurkan itu adalah seksyen berkenaan dengan judi kan, berkenaan dengan judi. So kenapa dia gugurkan itu? So kita boleh speculate lah kenapa. Sebab mungkin ada percanggahan pendapat. Ada orang kata judi ni orang kata kalau buat macam ni mahkamah di mahkamah sivil tak boleh nak buat undang-undang berkenaan dengan judi. Sebab parlimen ni kalau nak buat undang-undang pasal judi nanti orang Islam dia tak boleh kena dengan orang Islam, sebab orang bukan Islam pun boleh main judi dan sebagainya. So kalau buat undang-undang berkenaan dengan ini, kalau dia tidak kalau dia dibatalkan di syariah pula, nanti orang akan marah. So bila timbul persoalan berkenaan dengan nanti publik akan marah, ada sentimen. So ia bukan lagi sahaja berkenaan dengan isu undang-undang, ia adalah isu dasar awam. So hakim-hakim biasanya takkan buat keputusan yang berdasarkan pandangan dia tentang sentimen awam, ataupun sama ada orang marah atau ini, sebab dia tak ada kompetensi dalam bidang itu. Dan satu lagi, dia tidak ada yang dipanggil democratic legitimacy. So macam untuk bincang sama ada rakyat suka yang mana, sama ada kerajaan rakyat nak undang-undang syariah atau tidak mahu undang-undang syariah. So hakim tak ada kompetensi untuk menentukan perkara itu. Itu adalah isu dasar awam. So yang boleh orang yang ada democratic legitimacy. Siapa yang ada democratic legitimacy? Iaitu wakil-wakil rakyat yang dipilih lah.
So sama ada di DUN ataupun di parlimen. So itu satu. Dan sebab itu sekarang apa yang saya nak cerita ialah macam mana kita nak move on berkenaan perkara ini. Susulan daripada titah, bukan titah lah, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor tadi. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor cakap, dia kata kita kena cari atau kaji kalau ada apa-apa yang kita perlu buat untuk meminda perlembagaan atau meminda undang-undang. Itu saya junjung titah tu, saya setuju tu. Dan ini juga saya tengok pihak yang membawa kes ini juga, yang memperjuangkan kes ini, yang untuk mempertahankan Mahkamah Syariah ini, iaitu PAS lah, PAS, Datuk Taqiyuddin, Tuan Guru Haji Hadi, Puak-puak PAS ni, mereka pun setuju. Mereka pun cadang, dan termasuk 200 peguam-peguam syariah itu mencadangkan untuk pinda perlembagaan ini. So, kenapa mereka cadang untuk pinda perlembagaan? Sebab dalam perlembagaan itu bukan straightforward, dia tak jelas. Saya tengok banyak ulasan-ulasan yang kata macam seolah-olah benda ni straightforward. Ramai orang ulas, dia kata, oh benda ini senarai negeri dengan senarai persekutuan. So tak boleh overlap. So kalau dah persekutuan, negeri tak boleh buat. So on the surface memang macam tu, tapi awak kena tengok mendalam. Sebab apa orang kata, ada yang komen kata of course tak boleh buat macam tu sebab federal ini akan supersede apa yang dibuat oleh negeri. Sebabnya bukan kononnya, dia kata dalam senarai list pertama, skedul ke-9 Perlembagaan Persekutuan, ada dinyatakan senarai-senarai termasuk jenayah, yang itu adalah bidang kuasa kerajaan persekutuan atau parlimen. So senarai 2 adalah bidang kuasa negeri. So apa-apa yang dalam bidang kuasa persekutuan, negeri tak boleh buat. So oleh itu dia kata betul lah tindakan Ning Elin ni sebab ini adalah soal bidang kuasa. Itu on the surface. Tapi macam saya dalam kerajaan lama dan saya juga belajar pasal perlembagaan ni, dia tak semudah itu. Sebab itu kita kena tengok secara detail. Ini perlembagaan persekutuan, tuan-tuan. So saya dulu masa saya kerja kerajaan, saya dah hafal dah benda ini. So kepada siapa yang cakap senarai macam liwat dan sebagainya itu ada dalam senarai 1 Perlembagaan Persekutuan, tunjukkan pada saya mana dalam buku ini yang kata liwat, mancukari, apa semua itu ada dalam Perlembagaan Persekutuan. Jawapannya tak ada, tuan-tuan. Dia tak ada dalam senarai 1 Perlembagaan Persekutuan. So macam mana pula dia orang kata itu semua ada dalam senarai 1? Okey, dia bukan secara literal. So dia adalah takrifan ataupun interpretasi. Ini yang menjadi masalah. Sebab kalau benda tu literal, kalau kita tengok liwat atau mancukari atau apa lagi yang ini, yang di judi di Google ni apa ni, section 11, destroying or defiling places of worship, apa ni, sexual intercourse with corpse and everything. Okey, benda-benda yang dalam enactment ini semua, senarai-senarai ini secara literalnya tidak ada dalam senarai 1 Persekutuan. So habis tu macam mana pula dia kata benda ini semua ada dalam senarai 1? So yang dia kata ada dalam senarai 1 Federalist itu melalui derivation ataupun takrifan, iaitu ia melalui akta. So akta-akta atau Act of Parliament ni. So Act of Parliament ni adalah primary legislation ataupun legislasi ataupun apa dalam bahasa Melayu, primary legislation lah, undang-undang yang primary, yang utama. So perlembagaan yang derive daripada kuasa perlembagaan, dia tak ada dalam ni. So itu yang takrifan dia itu. So now sekarang ni kalau macam itu, senarai ni ada di mana? Dia tak ada di mana-mana. Dia cuma ikut akta. Macam kata judi. Judi itu di bawah akta apa ni? Akta rumah perjudian. Dengan itu. So lepas tu liwat under kanun keseksaan. Kanun keseksaan. So persoalannya sekarang, siapa yang takrifkan semua akta-akta ni, akta mana
yang termasuk dalam senarai dan akta mana yang tak masuk dalam senarai. So kalau kita longgokkan, kata okeylah semua akta-akta berkenaan dengan jenayah ni di bawah yang telah dibuat oleh Parlimen, semua itu negeri tak boleh sentuh. Katakan kita cakap macam itu, tak juga sebab contoh judi tadilah, ada akta yang dibuat di Persekutuan, tapi sekarang tiba-tiba judi pula tak masuk dalam senarai yang dibatal. So judi masih satu kesalahan jenayah di negeri, dan judi yang berlesen ini di bawah Akta Rumah Perjudian tahun 1965 tak salah saya pun dalam senarai Persekutuan juga. So ada overlap dekat situ. So siapa yang takrifan? Yang takrifkan ini kalau ikut keputusan Tengku Maimun, dia lah yang takrifkan. Dan yang jadi masalah yang lagi satu ialah dalam penghakiman dia itu atau dalam Perlembagaan Persekutuan ini tidak pula ditakrifkan apakah definisi jenayah. Ini menjadi masalah. So dalam senarai satu dia cuma cakap macam ni, dia cuma cakap bidang kuasa Persekutuan ini dalam senarai 1 jadual 9 itu termasuk jenayah. Jenayah. Tapi apakah takrifan jenayah tu? So jenayah sama ada criminal law tu tidak ditakrifkan. So dalam penghakiman Tengku Maimun pun tidak dinyatakan. Dalam dissenting punya orang kata opinion daripada Tok Rahman Sibli pun dia pun tanya, tidak dinyatakan apakah definisi criminal law. So bila tidak didefinisikan, maka dia terbuka kepada interpretasi lah. Siapa yang boleh buat criminal law ni, apa dia criminal law ni, boleh ke negeri buat, ini yang menjadi masalah. So dia bukan straightforward senarai ni kan ini. So sebab itu saya tanya tadi, tunjukkan saya dalam buku ini mana senarai itu. Tak ada, liwat tak ada, so ini tak ada, apa tak ada, dan semua tak ada. So dia telah didrivekan kepada akta-akta ini. Dan in fact kalau dia nak takrifkan, katakan jenayah ini yang tak boleh dibuat oleh kerajaan negeri ni di bawah kanun keseksaan pun, dia tak cakap macam tu kan. Dia tak cakap macam tu. So there is no dalam penghakiman Tengku Maimun tu kata semua yang dalam kanun keseksaan itu tidak boleh negeri buat. Tak juga, dia tak cakap macam itu. So ini yang menjadi pertindihan dan ini yang menjadi masalah, dan sebab itu perlembagaan ini perlu dipinda untuk make it clear. Kalau tidak, maka akan it will open the floodgate. Maka ada lagi orang-orang yang boleh challenge. Contohnya macam kes Indira Gandhi. Kes Indira Gandhi sekarang ini, baru-baru ini Indira Gandhi telah buat satu petition. Kes Indira Gandhi ni, kalau siapa-siapa ingat itu hari yang anak dia masuk Islam, lepas tu dia pergi Mahkamah Persekutuan untuk batalkan pengisliman anak dia tu. So sekarang ini dia dah file petition itu lagi, bukan sahaja untuk kes anak dia ni, tapi untuk enactment yang sama di negeri-negeri lain. So nampak tak kesan dia tu? So itu satu kes. So dan inilah banyak implikasi dekat situ. So this is a slippery slope. Kalau takrifan ini bergantung kepada orang yang menakrifkan itu, dia kata senarai ini masuk, senarai ini tak masuk dan sebagainya, ini yang menjadi masalah. Sebab itu perlembagaan ini perlu dipinda, dan saya bersetuju menjunjung titah Sultan Selangor. Dia kata kita kena kaji, betul, kita kena kaji, dan PAS juga nak bawa benda ni ke Parlimen, supaya dipinda perlembagaan untuk kita make clear ini, dan untuk kita pertahankan undang-undang syariah. Sekarang ni undang syariah makin lama, kalau ikut benda ini, makin lama makin lemah. So kita kena pertahankan. Bukan sekarang ni bukan nak level perkasa ke perkasa ni. Mahkamah syariah ini, saya tengok kalau inilah dia punya trend dia, makin lama makin lemah kuasa mahkamah syariah. So kita kena pertahankan. So macam mana nak pertahankan kuasa mahkamah syariah? Adalah dengan kita perlu meminda perlembagaan. So soalannya, apa yang kita nak pinda? Saya pun dah... Saya nak tambah lagi, Tan. Apa yang tambah? Adakah ahli parlimen bersedia untuk pindah? Itu nanti dulu. Itu you ada jumping the gun ni. Okey, tak apa.
So sebelum kita cerita ahli parlimen nak bersedia ke tidak atau prosedur untuk pindah ni, so kita kena cerita apa yang sebenarnya nak dipindah. So ada dua perkara besar yang kita kena pindah. Nombor satu, kalau kita nak cadangkan ialah dalam perlembagaan kena takrif atau definisi secara jelas. Apakah definisi jenayah sivil dengan jenayah syariah itu. Ataupun bagi definisi jenayah lah. Mana bidang kuasa tu definisi selagi takrifan atau definisi jenayah perbezaan antara sivil dengan syariah ni tidak diperjelaskan dalam perlembagaan, selagi itu dia open to interpretasi dan siapa-siapa pun boleh interpret, oh ini masuk dalam senarai, ini tak masuk dalam senarai, ikut suka dia. So ini yang menjadi isu. So it's not as straightforward as senarai satu bidang kuasa overlap. Okay, tunjukkan saya, macam saya cakap tadi, tunjukkan saya mana yang overlap ni. Mancukari ada ke? Lepas itu saya nak betulkan sikit lah, ada kawan-kawan kita yang mungkin terlepas pandang ke, dia kata mancukari ni adalah apa, perempuan pakai baju lelaki. Siapa yang cakap ni, Man? Kas sekejap. Fokus sekejap. KJ dengan Syaril yang cakap. Okey lah, saya nak bukanlah betul kan, saya nak ini sikit lah. KJ dengan Syaril, mancukari tu bukan perempuan pakai baju lelaki. KJ, Syaril, mancukari itu adalah bapa ayam ataupun barwa, ataupun yang menjadi pengantara untuk orang solicit for prostitution, ataupun betul tak? So mancukari ni dalam bahasa mudah dia bapa ayam, dia bukan pondan, bukannya perempuan pakai ni. So itu mancukari podcast tu. So benda-benda ini, so ini tak ada dalam dalam dokumen ni, tak ada. So tapi mungkin ada dalam kanun keseksaan. So sebab itu it's not as straightforward as that. So satu, dia kena define dalam pindaan perlembagaan ni, kena define jenayah syariah dengan jenayah itu, takrifan jenayah tu kena buatlah. Satu. Nombor dua, apa-apa yang dikaji, macam Tuanku Ustaz Selangor tadi, dia suruh MKI mengkaji perkara ini. So apa-apa yang senarai yang perlu dimasukkan dalam senarai dua negeri itu, ini kena dimasukkan dalam perlembagaan. Katakan, kalau katakan judi itu ataupun apa orang kata mancukari itu nak dimasukkan dalam senarai dua itu, dan kita kena masukkan terus dalam itu. So it's not up to interpretation anymore. Masukkan terus dalam itu. So benda-benda ini sudah siap kajian itu dibuat. Maka satu, takrifan jenayah, satu lagi apa yang nak masukkan dalam senarai dua itu, maka kita pun pergi parlimen untuk pindah. Okey, proses untuk pindah pula. So macam mana proses nak pindah ni? Nombor satu, PAS cakap, dia kata dia akan bawa private member bill. Private member bill ni undang-undang persendirian. Apa maksudnya? Maksudnya ialah undang-undang, rang undang-undang yang dibawa oleh bukan kerajaan lah, pembangkang yang bawa atau backbencher pun boleh bawa private member bill. Okey, cuma masalahnya macam ni. Biasanya private member bill ni atau undang-undang, rang undang-undang persendirian ni, dia susah untuk dia dibentang sebab dia akan letak prioriti ujung-ujung atau bawah-bawah. So urusan kerajaan, selepas semua urusan kerajaan habis, barulah dibentang. Itu pun bergantung pada speaker. So kalau speaker tak nak bagi atau kerajaan tak setuju kan, maka susah untuk dibentang private member bill ini. So untuk pindaan perlembagaan ini, itu satu. So sebab itu saya nak tanya Perdana Menteri lah, Anwar Ibrahim dengan Speaker Dewan Rakyat, kalau PAS bawa rang undang-undang untuk pindah perlembagaan ini untuk mempertahankan mahkamah syariah, adakah awak bagi laluan untuk dibentangkan? Kalau dia menyusahkan atau banyak saja, kalau di luar tu dinamakan filibuster kan, maksudnya dia bercakap hal lain dulu, so habis masa parlimen, so sampai tak sempat orang nak bentangkan rang undang persendirian ni, so lalas tak dapat dibentangkan dan sebagainya, atau melambat-lambat, maka kita tahulah dia tak serius nak bagi pindaan ini berlaku. Okey, dan tapi kalau dia bagi, okeylah, dia kata bagi tahu pada speaker kan, tentang undang-undang, rang undang persendirian ni di parlimen. Okey,
Jika kita sampai stage itu, maka ada isu kedua. Untuk kita pindah perlembagaan, dia perlukan 2/3 daripada ahli parlimen. So sekarang ni ahli-ahli parlimen Melayu Islam, bukan Melayu Islam, Bumiputera Islam dah saya. Islam lah. Islam. Ahli parlimen Islam di Dewan Rakyat, tak salah saya ada berapa? 148. 148 ni maksudnya 2/3 lah. Kan? So untuk undang-undang ni, untuk pindah perlembagaan ni lepas, maksudnya kalau betul 148 ahli parlimen Islam di parlimen, maksudnya semua ahli parlimen Islam kena setuju. Kalau kita assume ahli-ahli parlimen bukan Islam, tak setuju lah. Kan? Tapi benda ni tak ada kena-mengena dengan ahli parlimen bukan Islam pun. Because ini undang-undang pertahanan mahkamah syariah. So patutnya ahli parlimen bukan Islam pun, kalau nak setuju pun tak ada jadi masalah. Okey, katakan kita assume ahli-ahli parlimen bukan Islam ni tak setuju untuk pindah perlembagaan, ataupun dia ambil berkecuali sebab dia kata ni tak ada kena-mengena dengan dia. So maksud 148 tu 2/3 daripada 222. Maksudnya kesemua, setiap ahli parlimen Islam di parlimen kena bersetuju untuk kita pindah perlembagaan ni. So balik pada soalan yang awak tanya tadi, adakah ahli-ahli parlimen Islam ni setuju? So sebab itu saya nak tanya Anwar Ibrahim, awak setuju ke nak pindah perlembagaan? Satu. Dan saya nak tanya Zaid Hamidi dan ahli-ahli parlimen UMNO Islam, awak setuju ke dengan orang kata cadangan PAS untuk memindah perlembagaan untuk mempertahankan mahkamah syariah ni? Zaid Hamidi, Anwar Ibrahim, dua. Lepas tu Mak Sabu, saya nak tanya Mak Sabu ni dia dengan PAS dia baik ke tak? Tak baik. Tapi Mak Sabu, kalau awak serius untuk memperjuangkan Islam, mempertahankan mahkamah syariah, awak kena setujulah walaupun awak tak suka PAS, betul tak? Berketepikan lah ini. Tapi kalau awak tak setuju, dan kita tahulah awak bukan serius sangat sebenarnya, samalah dengan ceritanya dengan ahli-ahli parlimen Islam daripada parti-parti yang lain. Dan ada juga ahli parlimen Islam daripada DAP. Ada? Ada. Apa? Rara, Siapa Rara. bentuk Rara? So Rara lagi siapa? Johan. Johan apa dia? Syarizan. Syarizan. So ini ahli parlimen Islam daripada DAP. So awak kalau nak apa orang kata betul nak perjuangkan dia, DAP dia kata dia tak ada masalah dengan Islam Melayu lah apa semua kan. Kalau dia serius, bila undang-undang ni dibentangkan esok kan, takkan apa kalau awak kata betul awak nak apa orang kata mempertahankan ke kan, memperjuangkan orang Melayu dan Islam dan sebagainya, awak kena setujulah. Kalau tidak, pasal awak seorang benda ni tak lepas kan, betul tak? Seorang aja. So itu pasal satu saya nak cakap pada Anwar Ibrahim, bila mereka bawa private member bill ini untuk dibentang untuk pindah perlembagaan esok, so awak bagilah laluan untuk dibentang, lepas tu untuk diundi. Bila diundi nanti, so ahli-ahli parlimen Islam ini kan, saya sarankan setujulah. Kan seorang aja yang tak setuju, kot Mak Sabu tak setuju, pasal dia seorang kita tak boleh nak pertahankan mahkamah syariah. Dekat situ yang kita boleh tengoklah siapa yang setuju dengan siapa yang tak setuju. Dan setakat ni kita ada dengar apa-apa pendirian daripada UMNO tak? Ada statement rasmi tak? Dia sibuk, dia tengah dulu dia komen pasal Kampung Baru Cina tu lah. Tapi isu ni ada tak dia komen? Zaid ada komen tak pasal isu Din? Zaid ada komen pasal isu Nik Lin ni tak? Okey, apa ni Zaid Hamidi, awak komenlah sikit pasal isu Nik Lin ni. Setuju ke tak untuk pindah perlembagaan? UMNO have to make stand lah. Kalau dia tak nak, kalau tak setuju atau setuju, cakaplah pada kawan awak Anwar Ibrahim, bagilah laluan supaya PAS boleh bawa private member bill ni ke parlimen. So dekat 2000 live view 1000 lebih, 1008. Tapi okey, setakat itu saja tuan-tuan. Ada orang tulis berkenaan, ada orang komen, dia kata undang-undang civil ni punishment dia lebih tinggi daripada undang-undang syariah. Kata kesalahan liwat kesalahan liwat civil adalah 20 tahun.
Tapi kesalahan liwat syariah cuma 3 tahun. So oleh itu undang-undang civil tu lebih punishment dia lebih keras. Dia cakap macam tu. So baik undang civil, dia nak pakai argument itulah. Tapi saya nak cakap sendiri macam ini. So awak kena tengok lagi mendalam, jangan ambil bila surface. Kenapa undang-undang mahkamah syariah itu adalah lebih rendah daripada undang-undang hukuman di jenayah sivil? Sebabnya kerana ada Akta Mahkamah Syariah 1965 yang telah menetapkan atau menghadkan hukuman ni kepada 3 tahun, 5,000 denda dan 6 sebatan. So yang hadkan hukuman Mahkamah Syariah ni adalah parlimen lah, iaitu civil lah yang ini. So parlimen yang hadkan hukuman ni kepada 3 tahun. So awak tak boleh blame Mahkamah Syariah sebab itu kalau nak adil, maksudnya kita boleh selaraskan. Maksudnya Akta Mahkamah Syariah ini 1965 boleh dipinda semula supaya hukuman ni diselaraskan macam hukuman liwat. Kalau awak kata di syariah 3 tahun, dan awak naikkanlah jadi 20 tahun supaya selari. So jangan hadkan jangan hadkan apa ni orang kata hukuman pada mahkamah syariah tu pada 3 tahun penjara, 5,000 denda dan 6 sebatan saja. So yang hadkan itu adalah civil, bukan adalah undang-undang civil, bukannya undang-undang syariah. Lepas itu okey, itu saja.